Baik, Inisiatif Kajian Ekonomi dan Sosial atau SERI mengeluarkan laporan perintis berkaitan kesusahan yang dihadapi rakyat akibat pandemik COVID-19. Kajian itu mengenal pasti apakah faktor yang membawa kepada individu mencari pertolongan melalui bank makanan dan mekanisme penyelesaian. Kajian itu dilaksanakan sepanjang 1 hingga 14 Julai 2021 di Bank Makanan di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor dan Selangor melibatkan 371 responden. Bagi mengulas lanjut, kita nak bersama penganalisis ekonomi Profesor Madya Muhammad Yusof Saari. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Gigi. Prof, ada beberapa dapatan daripada kajian ini, namun antara yang paling besar adalah berkaitan simpanan. 1/3 responden berkata mereka tak mempunyai simpanan dan separuh responden hanya mempunyai simpanan yang cukup untuk beberapa bulan saja. Ini kita lihat bukan satu isu baru. COVID-19 ini seharusnya menjadi refleksi realiti kepada kita. Ini bukan soal siapa ada simpanan atau tidak, tapi ia dilihat sebagai soal orang ramai tiada pendapatan atau sumber pendapatan itu dipotong. Bagaimana sebenarnya Prof kita boleh lebih bersiap sedia untuk sebarang kejutan besar seperti pandemik COVID-19 ini di masa hadapan? Baik, Gigi. Bergerak ke hadapan, kita dah banyak belajar ya daripada pandemik COVID-19 ini apa yang perlu dilakukan, dan kita dapat lihat dengan jelas berapa rapuhnya dari segi pasaran buruhnya dan segi jaringan keselamatan sosialnya sangat rapuh. Jadi apabila COVID-19 ini datang, kita menghentamnya dan kita dapat kerapuhan itu, keruntuhan itu ada berlaku ya. Baik, bergerak ke hadapan ini apa yang paling penting kat sini adalah saya nampak adalah yang pertama adalah kita kena menguatkan ataupun mengukuhkan sistem jaringan keselamatan sosial kita ya, terutamanya dari aspek pekerjaan ya. Kalau kita lihat dapat lihat semasa COVID-19 ini betapa ramainya di kalangan pekerja kita yang tidak mempunyai jaringan keselamatan sosial, sama ada mereka ini berada ataupun mendapat ataupun mencarum dalam insurans pekerjaan, kerana insurans pekerjaan ini telah terbukti berkesan sangat ketika COVID-19 ini, kerana jika kita bayangkan jika 2018 dahulu kita tidak laksanakan sistem insurans pekerjaan ini, maka kita akan dapati lebih ramai orang di luar sana yang tiada pekerjaan dan lebih banyak kehilangan pekerjaan, dan kita akan dapat lihat dengan keadaannya akan lebih parah ya. Alhamdulillah itu telah sikit sebanyak membantu pasaran buruh, dan bergerak ke hadapan kita mahu lebih banyak pekerja di luar sana untuk mencarum di dalam skim-skim keselamatan sosial ya, termasuklah juga di dalam sistem insurans pekerjaan. Ini memastikan, Ji, kalau ada apa-apa krisis yang mendatang di masa hadapan yang melibatkan penutupan operasi perniagaan, yang melibatkan pengurangan pendapatan, mereka-mereka ini akan dapat kelegaan seketika dalam tempoh beberapa bulan sebelum keadaan kembali normal ataupun sebelum mereka mampu untuk mencari alternatif untuk menyokong kehilangan pendapatan mereka. Prof, satu lagi dapatan yang saya kira membuka mata juga ialah 39% responden berkata mereka terpaksa pinjam wang untuk membayar bil utiliti. Kajian mendapati pemberian potongan tunai juga lebih berkesan berbanding memberi potongan secara peratusan. Prof, jika kita lihat tempoh pemulihan ekonomi isi rumah akan ambil masa panjang untuk membayar bil utiliti, adakah wajar kita perkenalkan subsidi utiliti berdasarkan tunai berbanding peratusan? Jika tanya saya, ya, kita ada keperluannya di situ berkenaan dengan bantuan dan juga sokongan kepada perbelanjaan isi rumah, termasuklah untuk membayar bil utiliti ya. Tapi kalau jika tanya saya cenderung untuk tidak memilih kepada option kepada cash. Tetapi saya memilih kepada option yang lain yang bukan berbentuk cash. Contohnya adalah pemotongan ataupun diskaun ke atas bil utiliti bagi kumpulan mereka yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami potongan pendapatan ya. Jadi mereka ini dibantu dengan kaedahnya memberi diskaun pada level tertentu, penggunaan tertentu, ataupun memberi moratorium, ataupun bukan moratorium, mungkin memberi cara percuma
pada level tertentu dan jika mereka menggunakan melebihi daripada tahap tertentu, mereka perlu mungkin mendapat diskaun. Jadi keadaan yang macam tu yang saya maksudkan, ya. Tetapi bukanlah dalam bentuk cash, kerana dalam bentuk cash ini kita dah belajar banyak juga daripada apa yang berlaku semasa bukan COVID pun, ya. Banyak bantuan cash tunai kerajaan berikan kepada yang isi rumah, tapi kita dapati bahawa kebanyakannya tidak menggunakan kepada keperluan. Ada yang menggunakan betul-betul untuk keperluan, tapi wujudnya juga kita tidak boleh menafikan faktanya mereka yang menggunakan untuk tujuan lain. Jadi kalau tujuan kita tadi untuk membantu bil utility, maka kita perlu bersasar pada bil utility itu. Jadi kalau bagi tunai, kita susah nak kawal sasaran tersebut. Adakah mereka gunakan betul-betul untuk kegunaan utility ataupun kegunaan yang lain? Itu yang kita tak mahu lihatlah. Ya, Prof, COVID-19 juga kita lihat akan menjadi endemik. Kita menjangkakan tempoh pemulihan akan ambil masa bertahun. Bagaimana sebenarnya tahap kesediaan kita untuk mempersiapkan rakyat dari segi jaringan sosial supaya jurang tak semakin melebar? Adakah cukup dengan apa yang kita saksikan melalui bajet 2022 dan juga rancangan Malaysia ke-12 itu, Prof? Baik, ya, besar soalan yang tanya saya ni. Baik, dalam rancangan Malaysia ke-12, kita kena faham bahawa itu dalam rancangan jangka masa sederhana sehingga 2025. Di situ ada wujud kerajaan telah menerapkan pembaharuan dan juga perkara-perkara yang perlu diperbetulkan, dan termasuklah jaringan sosial ni ada diperkasakan di situ, ya. Cuma kita tidak boleh mengharap dalam bajet ini, kalau kita bisa sentuh sedikit, bajet ini adalah bersifat jangka masa pendek. Bertujuannya untuk memulihkan, terutamanya yang bajet 2022 ini adalah digunakan untuk memulihkan ekonomi kita pada tahun hadapan. Jadi bagi saya, walaupun bajet 2022 ini secara jelasnya mengutamakan ataupun memberi inisiatif kepada membesarkan jaringan keselamatan sosial itu, yang mana penambahan kategori mereka yang akan layak untuk menjarum, termasuklah kita tengok golongan nelayan, golongan petani yang sebelum ini mereka tidak dicakupi oleh sistem yang sedia ada, dan seterusnya meningkatkan caruman kepada sistem perkhidmatan, sistem insurans pekerjaan daripada mereka yang gaji cilingnya 4,000 dan 5,000. Ini adalah inisiatif yang baik sekali untuk bergerak ke hadapan. Tetapi apa yang paling penting kat sini, ya, JG, adalah ada dua perkara yang saya nampak. Satu, bergerak ke hadapan, kita memastikan ekonomi kita terus dibuka supaya rawatan ataupun kesakitan ataupun kecederaan itu dapat dirawat secara berterusan, ya. Yang kedua adalah kita kena juga memastikan bahawa kita kena mencari usaha bagaimana untuk membawa mereka yang bekerja di sektor tidak formal ini masuk ke dalam sektor formal, supayanya jaringan tadi, aspek jaringan keselamatan sosial, aspek kemampanan pendapatan mereka itu dapat dibantu dan juga dapat dilihat secara jelas oleh pihak kerajaan. Baik, terima kasih Profesor Madia Muhammad Yusof Saari kerana sudi bersama kami di Bulletin Awal ini. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.